Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وزدنا fahma. Selamat malam dari Keke dan selamat petang buat yang berada di Madinah. Program dan talian Ramadan di Madinah dibawakan oleh Majlis Dakwah Negeri Sabah bersama dengan Ikatan Penulis Sabah dan kumpulan rakan Masjid Al-Falah Istilah dan Perindustrian Kota Kinabalu, tempat saya bersiaran ketika ini. Saya boleh saja pilih di rumah, tapi malam ni kita ada kawan-kawan yang ramai. Saja saya tunjuk awal tadi, ramai yang di samping saya ni sedang juga mengikuti dari belakang kita punya program pada malam ni. Jadi saya ucapkan selamat datang, nanti masih juga pada akan pelajar dari LPKK. Sebagainya ada sebelah saya ni. Sebagainya berada di asrama. Sebagian mungkin di tempat lain tapi di Kosa Institute deh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan dengan keadaan yang santai saja ataupun bahasa lainnya santuy. Ya. Ya, kita mulakan santuy ya. Orang sebelah sini pun bercerita dengan santuy juga. Ya. Okey, akan yang dirahmati Allah. Saya dah bersendian sini. Kita bawakan doa di Madinah. Salah seorangnya baru je saya jumpa bulan lepas. Terima kasih. Sudah belanja saya dan keluarga di Mukiman Al-Nabi hari itu ya. Akhina Ibrahim Adam. Dan kawannya satu lagi. Kalau tadi satu tu datang dari Kepayan. Orang Keke juga. Seorang lagi orang Beaufort, iaitu Akhina Umar Abdul Aziz. Yang nanti selain soalan dari saya, nanti ada soalan dari kongkong kita juga dari ILPKK ya, insyaAllah. Tapi sekadar memulakan bicara, soalan pertama tadi, apa kabarnya Jamiah pada petang ni? Cerahkah, mendungkah? Alhamdulillah, terima kasih kepada pengerusi majlis. Sudah dibilang santuy tadi, kita pun jawab cara santuy dah juga ya. InsyaAllah. Kan? Okay, jelas ke suara saya? Jelas suara saya? Okey. Yes. Jadi soalan tadi bertanya khabar tentang Jamiah kan? Betul? Okey, Alhamdulillah. Kami di sini ni sekarang jam 4:30 petang. Jadi kurang 2 jam lagi kami berbuka puasa. Jadi aktiviti kami insyaAllah sekarang ni ada yang sudah bersiap-siap menyusun untuk iftar jama'i. Untuk kami buka beramai-ramai. Ada sudah bersiap-siap sudahlah. Ada yang sedang. Kami sini ada yang menggunakan membuat sufrah. Ataupun kami di Indonesia panggil apa? Sufrah ni. Macam hidangan lah. Kami makan beramai-ramai di sini. Makan dalam talam gitu. Ya. Lepas tu Jamiah sendiri pun ada membuka sufrah juga untuk para pelajar. Cuma dia agak terhad lah dalam 1,500 orang di hadapan masjid yang berada dalam Jamiah ni. Dia ada buat dalam 1,500 packs untuk kami berbuka di sana beramai-ramai. Selain itu juga macam batch saya dan batch Adam, kami sendiri ada iftar jama'i hampir setiap hari lah kami buat. Kami buat di asrama kami ada bumbung atau kami panggil sini sutuh. Kami buka puasa di situlah. Ya, sutuh tu kami buka puasa di atas tu beramai-ramai. Gitulah. Sikit-sikit pasal kami. Jadi tambahan lagi lah sikit. Ya. Soalan. Hampir separuh lah daripada pelajar kemungkinan akan berbuka puasa di Masjid Nabawi, alhamdulillah. Sebab Masjid Nabawi pun ada buat iftar jama'i juga. Ya, begitulah. Ya, soalan. Kejap lagi maghrib ni nanti iftarnya di haram kah, iftarnya di Jamiah saja?
Oh, hari ini dia ada lain sedikit. Mungkin kami buka di sini Ah, sebab kami ada jemputan lah. Ada seseorang lah kami jemput. Batch kami ada jemput seorang ustaz lah atau doktor dari Malaysia untuk berbuka bersama kami di Jamiah. ya nanti kirim salam saya dengan kawan-kawan pada Ustadz yang mau datang sejak lagi itu. InsyaAllah, insyaAllah. Ya, ya. InsyaAllah. Insyaallah. Oh, kalau kemarin tuh atau semalam tuh bukannya di haram. Ya, macam Ya, macam Alhamdulillah. macam ya macam Akhi Adam tuh ada promo tuh apa iftarnya tuh di haram. Pada kawan-kawan LLP jangan confuse lah. Kalau saya sebut haram tuh maksudnya Masjid Nabawi. Ya. Masjid Nabawi kalau di Madinah dipanggil haram juga. Kedudukannya dalam tanah haram. Ya. Coba boleh Akhina Adam share sedikit kemarin tuh macam ada sesuatu tuh iftar di haram di Masjid Nabawi. Akhina Adam. Baik, terima kasih Maltis. Kebiasaannya kalau kami pergi haram ni seawal yang mungkin lah setelah solat asar sebab akan ramai jemaah yang buka puasa di haram. So, kebiasaannya kami akan datang awal naik bas daripada Jamiah. Setelah sampai di Jamiah tu kami masuk dalam dan kami cari mana-mana sufra yang masih kosong sebab kebiasaannya orang akan ramai dan orang akan tidak juga berebut, cuma memilih kawasan yang sesuai lah untuk buka puasa. Kebiasaannya orang akan pilih yang soft paling pertama sebab afdal yang soft paling pertama kan dekat dengan makam Nabi dan dekat dengan imam sendirilah. So kemarin kami buka puasa di tempat Abu Ali lah, di Kok Abu Ali. Biasanya orang akan hidang sofrah, orang akan hidang khubs iaitu roti, lepas tu kurma, lepas tu air zam-zam dengan laban. Laban ni yogurt lah. Lepas tu orang akan sama ada hidang syai ataupun qahwa, teh ataupun kopi. Lepas tu selain daripada haram tu sendiri, ada juga setiap masjid di Madinah orang akan sediakan sofrah lah juga. So memang akan tidak perlu rushing lah ataupun tidak perlu berebut untuk buka puasa yang kalau kita tidak buka puasa kan sebab di sini beza dia antara dengan Malaysia adalah tiada bazar di sini. So insyaAllah every masjid tu akan sediakan jamuan untuk buka puasa iftar bersama-sama ramai-ramai. Begitulah. InsyaAllah. Di tangan saya ni, minum dulu. InsyaAllah. Masya Allah. Tapi syainya les syai Arabi ya, bukan teh Arab. Teh Arab tu kakak pelajar. Kalau minum teh Arab tu, teh Arabnya tu teh biasa, campur daun mint. Campur daun mint. Kalau yang ada di sini lah, ada beza sedikit lah soal tentu. Kalau siapa yang dapat minum sama ada di Makkah atau di Madinah. Ya, tapi teh yang saya minum hari ini teh susu. Ya. Okey. Macam saya nampak seseorang tadi yang saya rasa saya mau jumpa tapi gantung hari itu. Mau menyapa sekejap Akhina Mujahid. Assalamualaikum Akhina Mujahid. Mas sudah Mujahid Adi Samin. Assalamualaikum. Buka dulu basaranya. Mic tidak on. Dan enggak. Ini Akhina Mujahid Adi Samin pun dari Madinah juga. Ya, dia ada sana. Hari itu ada yang pesan apa? Boleh jumpa dia tapi tergantung. Ya. Ya. Mana sudah? Dapat. Nanti kita menyapa lagi. Mau tanya Akhina Umar, ini tahun keberapa sudah Ramadan di Madinah? Baru saja. Kalau dikira ini tahun yang kedua saya berpuasa di sini. Cuma tahun yang pertama tu kalau boleh dicakap kami masa tu corona kan, masa tu kita semua corona. Jadi kami semua pelajar ni terkurung, kami di kuarantin dalam bilik lah, dalam asrama saja. Jadi kami pun tiada yang pergi ke haram ataupun berbuka puasa di haram. Jadi kami semua masing-masing berada di bilik saja. Jadi alhamdulillah kiranya
Ramadan kali ini adalah Ramadan yang betul-betul yang saya dapat rasa lah berpuasa dan bergerak bebas di Madinah nih. Alhamdulillah. Dapat Alhamdulillah. merasa suasana di sini. Alhamdulillah. 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 Kali kedua Ramadan di Madinah, baru kali ini bergerak. Ya, bisangan kita tarik. Masa kita tarik tahun lepas sempat jawab PKP kan? Sama jawab cerita dia. Ramadan dulu, pas itu Syawalnya PKP ya, sama lebih kurang jadi di Madinah. Ya ya. Cuma suasana di Madinah tuh kalau diingat tahun lepas tuh memang kosong lah kan, maksudnya tidak ada yang bergerak langsung hatta dalam kawasan Jamiah itu sendiri kan. Begitu kan? Betul-betul. Kami hanya boleh keluar untuk contohnya ambil makanan, itulah ambil makanan aja yang kami boleh keluar. Selain itu memang kena ada di bilik. Kena sentiasa berada dalam bilik. Hatta untuk keluar dari bangunan asrama pun dilarang. Jadi kami memang dalam bilik. Jadi kuranglah rasa suasana Ramadan di Madinah. Alhamdulillah tahun ini dapat juga merasa. Alhamdulillah. Ya, maksudnya sahurnya di bilik, iftarnya di bilik, tarawih pun di bilik, gitu lah. Ya, sampaikan tarawih pun di bilik. Ya. Memang masa tu Allah Ta'ala masa tu. Sana bilik tuh memang bilik 4 orang kah, 8 orang kah atau macam mana? Di asrama tuh. Dia kalau macam saya dengan akhina Adam, kami satu bilik tu ada 2 orang gitu. Kebiasaannya campur lah, bukan Malaysia dengan Malaysia. Biasa Malaysia dengan negara-negara lain lah. 2 orang satu bilik, gitulah. Macam Akhi Umar sendiri itu bilik sama siapa tuh sekarang? Contoh sajalah. Sekarang saya bersama dengan nama dia Bellerim. Dia orang Kosovo. Kosovo. Kosovo Ya. Kosovo ni di tengah-tengah negara ini, di tengah-tengah benua Eropah. Dekat dengan Bosnia. Ya. Dia dekat dengan Bosnia. Jadi kalau satu bilik dengan orang Kosovo tuh cakap Arab juga atau English? Alhamdulillah dia hanya boleh bercakap bahasa Arab lah atau bahasa dia. Alhamdulillah dia boleh berkomunikasi dengan saya dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Kalau macam Akhina, kita balik sekejap pergi Akhi. Kita punya roommate tu dengan siapa? Akhi Adam. Setakat ni saya tidak roommate sebab roommate sebelum ni dia dah habis belajar. So sekarang ni saya sendirilah. Itu je. Oh, jadi bahagialah di bilik tu satu orang gitu. Privacy lah. Kau kena pergi bilik sebelah je kalau mencari kawan lain. Ya. Oh, dah juga. Kadang-kadang pergi bilik Umar sajalah. Kadang-kadang pergi bilik Akhina Umar sajalah. Kau akan belajar LP, kalau ada soalan kejap lagi kita tanya ya. Ya, tolong sediakan dengan soalan tu. Supaya masing-masing ada berpeluang untuk berkomunikasi. Sabtu saya ajak belajar daripada LP sekali. Ada beberapa sini. Kita ucapkan terima kasih. Nanti saya kasih peluang untuk tanya ya. Saya masih ada soalan. Saya ada soalan kepada salah seorang daripada kedua-duanya. Tolong jawab ni. Kalau orang bertanya tentang Madinah, sudah tentu juga orang bertanya tentang haram. Rasanya ini pertama kali juga dapat tarawih di haram, betulkah tahun ni? Betul. Bagi saya ini kali pertama saya dapat tarawih. Tapi bagi Akhina Adam mungkin ini kali kedua. Kali kedua, okey. Mau minta Akhina Adam cerita tarawih di haram masa yang kali pertama itu. Ya, kalau boleh cerita. Okey, baik. Saya cerita yang keadaan sekarang lah. Kalau sekarang ni, beza saya akan bandingkan dengan suasana tarawih Malaysia dan di Madinah. Pertama sekalinya, kalau sebenarnya di sini, dulunya sebelum COVID, sebenarnya tarawih itu 20 rakaat bersama dengan 3 witir. Itu sebelum COVID. Sebab saya datang sini time Ramadan 2017. So, sekarang ini disebabkan COVID, dorang limitkan. Sekarang ni 8 rakaat bersama dengan 3 witir. So kenapa dorang pendekkan sebab dorang mau menyesuaikan keadaan semula after COVID.
kiranya macam fasa recovery lah. Sebab dalam masa yang sama dorang mau persiapan untuk menyambut bakal-bakal haji pada bulan haji lah. Estimated around 1 million kedatangan tu. So dorang ambil pendekatan pada bulan Ramadan ni, dorang estimate kalau since COVID tu makin kurang, so dorang persediaan untuk kedatangan para jemaah lah. So dorang ambil kira macam mana kalau keadaan sekarang ramai, dorang boleh handle atau tidak. So alhamdulillah setakat ni, biarpun keadaan tu ramai orang, tapi dorang still boleh manageable dari segi sembahyang tarawih dia ataupun dari segi buka sofrah dia dan seumpama dengan tu lah. Lepas tu beza dengan di Malaysia sendiri, kita kalau habis tarawih saja ada more kan. Di sini dia punya more InsyaAllah ada, tapi kena pandai carilah. Kebiasaan orang akan bagi tauziah makanan. So, kena pandai cari. Lepas tu, suasana di Madinah juga, kalau kami lah, sebagai pelajar kami suka sembahyang selain daripada haram, di masjid sekelilingnya. So, baru-baru ini ada kawan sembahyang di Masjid Quba. Lepas tu ada kawan sembahyang di Masjid Tujuh ataupun di Masjid Syahadatain. So, dorang mau ingin merasa suasana yang berbeza selain daripada di haram tu sendiri. Begitulah. Lepas tu, beza yang ketiga iaitu yang saya perasan lah. Kalau di Madinah ni, like every night, setiap malam tu insyaAllah ada kunut. Berbanding di Malaysia, hanya buat pada 10 malam terakhir. Setahu saya lah. Lepas tu, dia punya durasi ataupun masa sembahyang tarawih sini, dorang melambatkan. Contoh lepas sembahyang maghrib tu dorang bagi tempoh yang lebih masa untuk sembahyang isya. Contoh isya around 8.49 kan, dorang lewatkan setengah jam untuk memberi peluang untuk persiapan untuk sembahyang solat isya berjemaah. So memang adakan masa yang panjang between sembahyang maghrib dan sembahyang isya. Begitulah keadaannya. Maksudnya kalau isya di sana tu jam berapa agak-agak? Ada jam 9 sana kah? Jam 9 malam atau Ya. Dia lebih kurang? Dorang bagi lebih kurang dekat pukul 9. Kalau di Jamiah sendiri dorang ikut dorang lajukan sikit lah berbanding di haram sebab ikut kapasiti jemaah yang datang. Begitu. Memang kalau di haram tu sendiri memang orang akan crowded, dorang akan sentiasa orang datang. So kerajaan Saudi sendiri bagi pengangkutan, kalau kami student tu Jamiah, perkhidmatan bas dari Jamiah ke haram sendiri memang disediakan. So every masa tu sentiasa akan ada bas ulang alik. Begitulah keadaannya. Maksudnya antara sebelum maghrib sampai ke isya tu memang ada bas lah dari Jamiah pergi haram gitu? Ya, insyaAllah ada. Lepas tu setelah habis solat tarawih pun dorang akan sediakan bas pergi balik. Sebab orang Arab sini ke pagi tu dorang akan rehatkan diri, istilah dia tidur lah sebab kalau Ramadan ni di sini memang panas. Dia punya Celsius around 38. Dia punya panas sini berbeza dengan Malaysia lah, panas kering. So kalau kita punya bibir tu ataupun tapak kaki tu akan kering, lepas tu orang bilang bertekar gitu. So kena tahan juga lah. Lepas tu dia punya silau tu memang kena pakai sepik mata. Kalau ada kita akan mata gigi, menahan mata saya lah untuk tengok di waktu pagi. Memang waktu malam tu dorang kasih panjang lah. Mostly activities dan daripada beribadah tu dorang buat bekerja juga. Dia macam kerja pada waktu malam sebab lebih selesa untuk bekerja pada waktu malam. Gitu. Minggu lepas tuaran sama KK hujan. Bulan puasa hujan lebat. Ya, hujan lebat sampai orang malas pergi tarawih, kan nak pergi tarawih. Sebab hujan kan. Jadi tidak ada larangan berjalan kaki pergi tarawih, pergi masjid atau surau. Baru minggu kedua Ramadan ni baru rasa panas. Tapi begitulah panas Madinah nak sama dengan panas di KK ni atau di tuaran. Ya. Ya. Jadi memang kalau sampai malam lah basnya tu kan daripada haram pergi ke dari Jamiah pergi ke haram, lepas tu balik lagi pergi ke Jamiah balikan. Gitu. Betul. Bas tu mula dari pintu Sakan kah ataupun daripada pintu besar sana? Pintu besar Jamiah tu.
Biasanya bas akan lalu di pintu hadapan jamiah kami sendirilah. So setakat ni, diorang bukan setakat menyediakan bas untuk pelajar sendiri, malah orang awam pun boleh ataupun diorang sediakan khidmat untuk orang awam juga. So mana-mana orang awam, sebab parking di haram ni agak crowded dan tidak memberi ruang pada orang lain. So kerajaan Saudi menyediakan bas untuk orang awam juga. So bukan setakat student saja yang boleh naik bas, malah orang awam sendiri boleh naik bas. Supaya mengelakkan kesesakan di haram tu sendiri. Okey. Tapi ada beza dengan yang naik kereta tu, Akhina Mujahid. Assalamualaikum Akhina Mujahid. Ahlan. Dia tengah ambil gambar tu di haram. Sekarang saudara kita Mujahid ada di haram. Ya. Ahlan Akhir. Boleh. Assalamualaikum. Akhina Mujahid, Assalamualaikum. Boleh dengarkah? Ya. Kerana pihak kamprasan, kamera Akhina Mujahid itu tengah rakam orang yang sekarang berada di Masjid Nabawi. Ya, okey. Mungkin ramai yang tiap perasan tolong tengok kamera sana. Kalau dia buka layout kalau tile dia akan nampak tu sana ada haram. Ya. Dia limpas jadi haram tu. Haram tu macam belum berapa ramai orang tu, tapi itu di luar kan. Kita belum tengok di. Ya. Biasa di dalam kalau waktu gini Akhina Adam atau Akhina Omar kalau berbicara. Biasa waktu kalau di dalam tu macam sudah penuh ke atau macam mana? Biasa kalau waktu macam gini ni dia hampir penuh lah. Saya boleh katakan hampir penuh. Kena pandai cari mana ruang-ruang kosong yang boleh kita duduk. Sebab kadang-kadang orang lepas solat asar, orang terus stay di masjid. Jadi hampir penuh lah, saya boleh katakan hampir penuh kalau sekarang. Orang stay dari asar sampai habis tarawih gitu. Betul. Ya. Siapa yang mata dia hilang, rakan-rakan itu yang mata dia hilang, dia belum tidur lagi 12 pagi, 1 pagi, 2 pagi tu boleh tengok live live tarawih di YouTube. Ya, betul. Di YouTube tarawih dari haram Madinah maupun haram Mekah. Pilihlah salah satu. Yang selalu buat di TV itu dari haram Mekah, Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi kena tengok di YouTube. Okey? Sebelum saya sambung, ada soalan dari rakan-rakan pelajar LP, silakan kalau mau tanya dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Sumiradi. Saya mau bertanyakan tentang keadaan di Raudah Madinah. Asam ada Raudah Madinah tu masih sesak sampai sekarang ataupun ada berkurangan sedikit dia punya kesesakan? Ya, masih silakan. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Kalau Raudah ni, setahu saya dia memang akan sentiasa penuh. Lagi-lagi musim Ramadan ni, Masya Allah, dia punya penuh tu, orang bilang dah beli bincang lah. Memerlukan kesabaran yang sangat tinggi lah kalau boleh gitu. Sebab saya minggu lepas, Alhamdulillah saya dapat masuk Raudah. Dan Alhamdulillah sekarang kembali macam dulu, tidak memerlukan tasrih lah. Ataupun surat izin lah. Tasrih ni apa Melayu gitu lah. Permit. Maaf. Sekarang dia macam dulu. Ya, dah perlu permit sudah sekarang. Oh, okey. Lepas saya masuk, ya. Jadi kita kena berebut lah dengan orang. Ramai betul orang. Saya rasa kira-kira hampir sejam lah untuk saya menunggu dapat masuk ke Raudah tu. Berbaris, ada beberapa checkpoint untuk saya dapat masuk ke Raudah. Berbeza dengan bulan lepas ataupun masa corona, siapa-siapa yang masuk dia kena buat kena ada permit melalui aplikasi Tawakalna atau I'tamarna. Jadi kami hanya boleh masuk Raudah tu dalam masa 30 hari hanya sekali. Jadi masa tu dia nampak keadaan di Raudah ramai juga orang tapi tidak seramai sekarang. Sekarang kalau kita tengok memang ramai sebab tiada sudah istilah menggunakan permit ni kan. Jadi siapa cepat dia dapat gitulah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Oh, jadi masa kami datang itu hari masih pakai Tamarna. Ya, kena booking tu masa di Mekah lagi. Kalau anda booking masa di Mekah, Masya Allah, rasa gantung.
Sebab pergi Madinah dah sampai masuk Raudah. Ya, masuk Raudah bukan senang ya. Sebab masuk Raudah ni macam masuk surga. Ya. Babai nak bari Raudatan min riyadil jannah, kata Rasulullah SAW. Apa yang berada di antara kubur aku yang ni kubur Rasulullah dengan mimbar tu taman daripada taman-taman syurga. Itulah masuk Raudah tu masuk syurga. Dulu kalau mau masuk syurga tu kena minta air tamarna atau tawakalna. Tawakalna macam kita punya bayi sejahtera sini. Tapi hari ini balik macam dulu lah, sesak balik. Ya. Ada soalan lagi dari kawan pelajar LP, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rojasmi yang bertanya, Wassalamualaikum. apa kegunaan air Zam-Zam dan macam mana rasanya air Zam-Zam dan warna air Zam-Zam dan air Zam-Zam didapati dari mana? Oke, sekian. Ya, silakan. Oke, terima kasih kepada yang bertanya. Kita tanya pasal texture, lepas tu warna air, lepas tu dari mana dia datang. Lepas tu itu je kan. So setakat ni saya pun tak tahu macam mana mau describe macam mana air Zam-Zam tu beza dengan orang lain. Tapi cerita dia mengisahkan tentang Siti Hajar kan. Siti Hajar ketika dia kerja di Inna Safa wal Marwa min syairillah. Ketika Siti Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah. Lepas tu untuk siapa nama dia? Untuk Nabi Ismail. So bermulanya daripada kisah itu munculnya air Zam-Zam di Mekah tu sendiri. So bayangkan betapa Allah dan kuasa Allah tu di padang pasir, padang gurun yang tidak apa-apa, Allah boleh menjadikan dengan kuasa dia munculnya air Zam-Zam. Itu antara kisah dia lah. Lepas tu bila mana kita minum air Zam-Zam ni, antara sunnah yang diamalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Minta doa. Macam mana? Ya, doa dia macam lupa sudah. Yang masa melalui dia kita minta minta disembuhkan, lepas tu dihindari daripada penyakit dan ditambahkan ilmu. Antara doa ketika minum air Zam-Zam. So, tekstur dia macam biasa saja, macam air yang kita nampak lah. Lepas tu dia punya rasa tu beza dengan air biasa sendiri. So kita bila rasa di mulut tu kan dia rasa macam jernih, sangat jernih. Air Zam-Zam. Lepas tu sunnah ketika antara sunnah dia kita baca doa tu lah tadi yang saya cakap tadi tu. Kita minta penyembuh pertama, yang kedua kita minta ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah dijauhkan daripada penyakit. Itulah. Lepas tu kalau di haram tu sendiri diorang akan sediakan tong air untuk jemaah minum. So dia akan ada dua jenis air, satu air biasa, air suam, air Zam-Zam yang suam, lepas tu air Zam-Zam yang sejuk. So mostly saya lah sendiri personally akan minum yang sejuk. So orang selalu tegur kalau datang haram ni, minumlah sebanyak-banyak air Zam-Zam. Sebab air Zam-Zam ni hanya akan ada berada di Haramain, Mekah dan Madinah. So it's very valuable. Benda tu sangat berharga yang tidak ada di mana-mana pun. Di dunia ini pun hanya di Mekah dan Madinah saja air Zam-Zam tu ada. So bandingkan dengan air lain, nilai dia sangatlah kita hargai. Sebab kalau fly dari Madinah sendiri, dia akan kita beli sendiri air Zam-Zam tu, satu orang satu botol saja. So benda tu tidak boleh di mana-mana dan tidak boleh dikomersialkan dan tidak boleh dijual daripada persendirian. So kena beli sendirilah dari sini. Itulah air Zam-Zam. Harap menjawab soalan. Siapa rasa mau minum air Zam-Zam sudah berhubungan dengan orang di Madinah ya. sama ada orang yang masih berada di sana ataupun barangkali ada saudara kita tengah berziarah di Madinah, sama ada dia akan ke Mekah ataupun dia sudah pun pergi Mekah. Ya, kalau itu dia minta air Zam-Zam. Tapi belum ada kan jalan bawa air Zam-Zam balik dari Jeddah. Dia Madinah saja kan? Saya diberitahu begitu. Betul.
setakat ni di Madinah saja yang menyediakan air zam-zam lah. Sebab sebelum ni dah silap saya dorang limitkan saja 1 liter gitu. Dulu boleh bawa macam yang sebesarnya boleh. Lepas tu kejap saya nak kongsi balik yang doa ketika minum air zam-zam ni, sebab Fadilat ni bila kita minum air zam-zam, so macam kalau minum air biasa lain tu macam biasa-biasa sajalah. So doa dia, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa shifa wasi'an wa shifa min kulli da' wa saqmin bi rahmah ya arhamar rahimin. Apa maksudnya? Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan bagi penawar daripada sebarang penyakit. So 3 benda ni lah yang kita utamakan ketika minum air zam-zam. Ilmu yang manfaat, lepas tu rezeki yang luas, dan sembuh ke atas penyakit. Itu je lah fadilat ketika minum air zam-zam. Ya. Doa dia. Selain tu minum sama ada berdiri atau duduk menghadap kiblat. Ya, minum terus sikit. Lepas tu itu antara sunnah-sunnah kalau minum air zam-zam. Adalah itu nanti kalau mau share, tapi air zam-zamnya itu di rumah. Itu orang sebab masa di Matar Al-Amir Abdul Aziz itu di lapangan terbang antara bangsa Putra Abdul Aziz di Madinah kemarin, sempatlah kami bawa satu orang tu 5 liter. Ya, air zam-zam. Jadi yang ada tu dan dibawa balik minum. Tapi itu nak boleh jual lah. Kalau nak jual habis kena tiaw sama kedutaan Arab Saudi. Okey. Satu pesan awal-awal. Siapa yang ada rasa mau air zam-zam, mungkin dia ketahui orang tu sudah pergi Mekah, dia pergi Madinah berziarah, dia dapat bawa air zam-zam. Itu satu pesan lah. Ya, insyaAllah. Ya, sebab air zam-zam ni insyaAllah banyak kelebihan dia. Kalau mau banding dengan air biasa. Selalu diingatkan ni, siapa yang minum di luar Masjid Nabawi itu airnya air biasa, air mineral biasa. Ya, bukan airnya zam-zam. Sebab air zam-zam memang memang duduk di dalam saja tu kan akhirnya. Betul tak? Betul. Ya. Ramai sudah yang terkena. Dia orang ingat itu air zam-zam. Orang isi dalam galen lagi, dalam tong. Rupanya bukan. Tapi berbeza dengan Mekah. Dalam masjid tu insyaAllah semua tu air zam-zam. Ya, betul. Sabtu kalau pergi Madinah, nak pergi Mekah sekali. Sempat buat umrah kah baru ni? Mana lah tahu dalam bulan puasa yang ada pergi Mekah. Sudahkah belum? Alhamdulillah saya ada sempat umrah pada hari pertama Ramadan. Saya sahur sana lah. Alhamdulillah. Tapi berbukanya di Madinah. Saya pergi balik ya masa tu. Okey. Iya. Jadi pergi balik itu hari naik bas kah naik tren? Tren laju tu? Kalau kami ni student ni biasanya memang naik bas lah. Naik bas itu pun yang harganya ada subsidi lah, ada pengurangan sedikit begitu. Alhamdulillah rezeki kami. Alhamdulillah. Ada soalan lagi daripada rakan-rakan di LPKK ni. Silakan bertanya. Ni peluang keemasan ni. Mungkin sekali semua hidup kau dapat tanya dengan orang yang duduk di Madinah. Assalamualaikum Tuan. Salam. Saya mau tanya siapa imam, selalunya imam lah yang untuk solat imam untuk solat tarawih di mana? Di Madinah. Madinah, ya. Kita jawab masih. Ya, sila. Akhina. Okay. Akhina Adam, tolong on mic dulu kalau menjawab. Ya. Afwan. Ya, iftar mic. Sorry. So kalau every day kalau kita tengok di FB ke Twitter ke ataupun di Instagram, so dorang akan update siapa imam hari ini akan imamkan di Mekah dan Madinah. Dan kita boleh ceklah sendiri. Kita boleh search page tu Haramain Syarifain. Yang first lah Haramain Syarifain, yang kedua Haramain Info. So like every day orang akan update siapa yang imam, jadual imam setiap malam.
So antara yang saya kenal lah, kalau di Haram tu sendiri di Mekah, Syekh Yasir Ad-Dosari. Ya, lepas tu yang saya kenal yang paling famous Sudais, lepas tu Syekh Bandar Balila, lepas tu Syekh Salih Al-Humaid, lepas tu Syekh Talib, lepas tu Syekh Abdul Awad Al-Juhani. Ada 10 imam yang famous lah. Lepas tu Syekh Mahir Al-Mukali, Kaili. Lepas tu Syekh Khalid Al-Gamdi. Lepas tu yang last kali Syekh Faizal Al-Ghazawi. Itu kalau di Mekah. Kalau di Madinah antara dia yang paling famous Syekh Ali Huzaifi. So dia macam bapa dia dan anak dia ganti. Begitulah yang saya tahu lah kalau di Madinah. Kalau di Madinah. So kita boleh update lah. Macam saudara Ustaz Mois tadi dia kata setiap malam tu kalau pukul berapa tu sekian waktu dorang akan buat live di YouTube. Kita boleh tengok lah di YouTube Haraman Info. So dorang akan buat live Mekah dan Madinah. Kita boleh tengok lah mana satu, Mekah atau Madinah. So macam kalau waktu sahur di Malaysia tu, kita buka TV, kan kadang-kadang ada di TV 2 kan TV 1 kalau ni silap saya lah. Seingat saya kalau time sahur di Malaysia saya selalu tengok tu. Memang siap lah. Macam this is the real time. Bila kita berada di Mekah Madinah dia punya rasa, dia punya vibe tu sangat berbeza bila kita berbanding dengan tengok TV tu sendiri. Betul lah. Betul. Masih jadi saya ingatkan pada rekan-rekan di LPKK yang sedang mengikuti kita ni di Google Meet. Kalau mau tengok suasana bawah, boleh buka YouTube pada jam 1 kurang. 1 pagi atau 1:30 atau 2 begitu. Masa tu dorang tengah solat fardu Isya, langsung ke solat sunat tarawih. Cuma disayangkan kali ni sebab ada beberapa orang tu yang mungkin sudah selalu ikut dari Haram Madinah tu merindui imamahnya tu Syekh Ali Huzaifi jadi imam. Syekh Ali Huzaifi tu imam besar di Masjid Nabawi, betul ya? Betul lah? Ya, betul. Betul. Ya. Imam legend. Imam legend. Imam legend. Jadi tahun ni Hidayatul Imam Syekh Ali Huzaifi ini tidak jadi imam tarawih tahun ni, tapi menjadi imam solatnya yang biasa. Tapi kalau di Mekah, dia punya masjid lagi Syekh Abdul Rahman Aziz Al-Sudais itu masih lagi imam, cuma dia berganti-ganti sebab sana 10 rakaat kan, betul? 10 rakaat tarawih. Betul kah? Betul. Sama juga macam di sini. Sama macam Madinah. Ya. Dulu orang pernah berbahas sampai bergaduh mau tarawih 8 ke 20 ataupun mau tarawih 10. Di Malaysia ni yang tarawih 10 rakaat ni Negeri Sembilan. Ya, Negeri Sembilan tarawihnya 10 rakaat dari dulu sampai sekarang. Ya, tiba-tiba Mekah. Ya. Lama sudah. Betul. Lama sudah, betul. Dari zaman saya 20 tahun lepas sebab saya orang separuh Negeri Sembilan. Mama saya orang Negeri Sembilan. Kalau solat di Negeri Sembilan tu tarawihnya 10 rakaat saja. Ya, lepas tu sambung dengan witir 3 rakaat. Ya, itu Negeri Sembilan. Rupanya hari ini Mekah Madinah pun sudah buat ya. Sementara kita di sini ada yang 8, ada yang 20. Mungkin macam yang di Kinar tadi. Assalamualaikum Haji Samin. Kita punya Pusat MDN Sabah. Itu Haji Samin Nongki. Tadi solatnya di Puncak Takwa Kinar tak betul ya? Pak Haji Samin, sila. Ya, Tuan Pusat Jaya boleh buka mic-nya dulu. Pianan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Ya, tadi sembahyang 8 ke 20. Boleh dengar? Di Masjid Puncak Takwa 8 saja campur dengan 3 witir lah. Jadi 10-11 sajalah. Ya, 11. Jadi alhamdulillah malam ini saya ucap tahniah kepada anak-anak semua di Universiti Islam Madinah di atas peluang untuk dapat bersama, dan sengaja saya bersama dengan Ustaz Abdul Muiz sebagai penyelaras kepada sesi online ini memilih keberkatan bumi Madinah, dan daripada 4 destinasi ataupun pelajar-pelajar Malaysia Sabah yang ada di luar negara, sengaja kita memilih Universiti Islam Madinah sebagai lokasi yang pertama untuk ditemu bualah.
Jadi kami di Malaysia, di Sabah sentiasa berdoa. Semoga anak-anak semua akan terus cemerlang dan akan terus berjaya di dunia dan juga di akhirat. Doakan kami supaya kami juga dapat ke sana untuk menunaikan umrah, haji dan sebagainya. Dan kemudian yang penting lagi Malaysia betul-betul masuk ke fasa endemik ini dan tidak lagi ada gangguan untuk kita akibat daripada COVID-19 ini. Omar Abdul Aziz ni sebenarnya sudah generasi ketiga lah, cucu bagi saya. Sebab ibunya adalah pelajar saya di Sekolah Menengah Agama Tuan Haji Rahmah, Kota Kinabalu, sebulan dalam tahun awal 90-an. Memang Ibu Umar Abdul Aziz ni salah seorang pelajar saya yang cemerlang. Jadi alhamdulillah hari ini saya sempat melihat anaknya juga cemerlang di Madinah, alhamdulillah. Jadi teruskanlah Ustaz Muiz. Saya gembira kerana dapat bersama. Itu pun sebenarnya saya lupa sudah tadi. Saya lupa sebab itu lambat masuk. Ya silakan. Ya, masih Nongki yang berada di Kinarot sekarang. Tapi mau menyapa dulu anak dia di haram, mana sudah? Akhirnya Mujahid. Mana dia? Mana tadi? Akhirnya Mujahid, dia ada di sini nih, tapi mana sudah dia? Anak dia. Ini bapak yang saya mencari bapak. Anak dia. Macam mana sudah haram tadi? Semua sudah dalam kah? Ya, silakan akhirnya Mujahid, tolong dibuka mic-nya kalau mana sudah tadi. Tadi kita sempat tengok dia berpusing-pusing di luar haram tadi. Di Rehabil Haram tadi dia pusing-pusing. Sekarang mau tahu dia di mana sudah. Ya. Ya, kalau dengar tolonglah disapa di sini nih, Masya Allah. Berapa ramai lagi pelajar Sabah di Madinah sekarang ni? Ustaz Anwar Abdul Aziz. Ya, salam. Alhamdulillah. Pelajar Sabah, silap saya ada dalam 6 orang sekarang ni. 6 saja? Ya, 6 saja. Memang sikit kami di sini. 2 orang sejarah. Dan itu pun 2 orang nanti insyaAllah akan menamatkan pengajian. Bulan ini lah. Jadi tinggal 4 orang saja? 4 orang. Saya, ini Akhina Ibrahim, ada seorang dari Tuaran juga, namanya Zaid. Abdullah. Dan satu lagi anak Nadia nanti Zaid. Kami 4 orang yang tinggal. Ibrahim ni orang mana? Poyan. Putatan. Berapa tahun sudah di sana? Sama macam Umar juga sebenarnya. Sekali kami masuk. Oh, sama. Ya. Yang paling junior sekarang Muhammad Mujahid lah. Oh tidak, ada satu lagi. Abdullah namanya. Ada lagi junior? Ya, anak Ustaz Wahab Bustami. Oh, anak Ustaz Wahab ada masuk lagi? Ya, ada. Alhamdulillah. Wahab Bustami pun pelajar saya juga. Oh, di Sekolah Menengah Agama Tuan Haji Rahmah, ya. Allah. Ya. Teruskan. Ya, terima kasih. Kita ni meneruskan santai. Ini soal jam 10 malam. Masa kita mula-mula tadi, ramai orang bercerita sana minum teh, minum kopi. Tadi pun ada orang duduk makan more tadi. Yang saya minum ni more juga nih. Ini more dah nih. tadi sempat bercerita pasal more kan. Itu morenya tadi. Morenya masih banyak deh kalau mau ambil. Jadi kawan-kawan dia selamat tu kalau mau rasa more ni masih ada lagi. Ya, jangan ditinggalkan membazir sebab sebenarnya masih dengan Nasramani sebelah saja. Ya, okey. Terima kasih kepada LPKK untuk mengutak ramai kita ni. Ya, LPKK ramai. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? LP. Kalau ada soalan silakan atau tonton pompa yang lain kalau ada. Kalau tidak ada saya akan kasih soalan ni. Saya akan kasih soalan bukan pada yang di Madinah. Ada yang itu ada macam ada sudah Mujahid tu Ustaz Muiz. Masya Allah. Apa kamu tanya sama Mujahid tu? Tadi dia bagi tahu yang dia tu dalam kereta pergi haram. Sekarang sudah sampai di haram. Tadi sudah sempat tengok
apa yang berlaku di haram peta waktu Madinah lah. Cuma sekarang ini tidak tahu sudah pergi mana dia ni. Mujahid, tu ada tu, ada online tu. Itulah tu. Itulah tu. Dia sedang menunaikan umrah kah sekarang, Mujahid? Dan dia di Dia haram di Madinah tu sekarang. dia di haram Madinah. Dia ada di Madinah kan? Iya, di Madinah. Oh, okey. Akhirnya Ada muncul masalah audio. Audi. Okey lah. Jelas sikit. Okey lah, dapatlah. Semoga bahagia Dapatlah. di haram Okey. Madinah. Kirim salam sama Rasulullah. Ayat yang selalu disebut oleh orang kita kan. Kalau orang kita tahu ada orang mau pergi umrah dari Star tu, kirim salam sama Rasulullah. Ya. Kalau insya-Allah. Ya, sebab mau pergi ke makam Nabi. Dulu pun mau pergi makam Nabi pun kena pakai permit. Sekarang enggak juga kan? Betul? Ya, betul. Sekarang tidak memerlukan permit sudahlah. Tidak payah guna permit untuk ke ziarah. Macam dulu baris ya. Ya, macam dulu balik. Cuma berbarisnya masih ada jalur barisan mereka atau orang main masuk gitu saja? Masih ada jalur barisan yang panjang tu masih. Ya, kalau enggak dulu tuh masuk dari pintu nih, kalau dari pintu lain gitu kan. Kalau di depan makam Nabi itu. Ya, masih macam yang dulu itu ada jalur panjang baris. Masih ada lah. Ya. Dan sebab itu asal habis waktu solat orang bubur masuk. Ya. Orang bubur memasuki 3 makam Nabi, Raudah sama yang jauh Jannatul Baqi. Ya. Ada lagi pergi makam Baqi kah baru nih? Yang di Madinah tuh. Dekat makam Madinah. Ada pergi Baqi lagi. Ada pernah masuk lagi baru nih. Ya, akhirnya kan. Setakat ni tidak pasti bulan Ramadan. Kebiasaannya kuburan Baqi ni diorang akan buka seusai after solat lah, every solat tu. Ataupun kalau every solat tu ada jenazah, so diorang akan buka lah perkuburan Baqi. Sebab sejak kebelakangan ni diorang cuba limitkan lah untuk orang ke kubur, untuk menghilangkan daripada kesesakan lah sebenarnya benda tu. Okey, masih okey, ada yang mengangkat tangan ni silakan. Ada yang mengangkat tangan, silakan. Yang mengangkat tangan kalau mau bicara silakan. Kalau masih ada soalan dari kawan-kawan silakan. Kita ada lagi lebih kurang 10 lebih. Kalau ada soalan lagi silakan, kalau tidak ada yang tanya soalan. Saya mau kasih kerja nih sama kawan-kawan RLP. Sebab rata-rata yang ikut kita malam ini orang yang belajar PI modul 3. PI memang cerita dia Mekah dengan Madinah. Ya. Ini Ustaz Soleh ni dari mana? Siapa? Madinah juga Soleh. Anda itu dari sini. Okey. Ustaz Soleh. Mana sudah Ustaz Soleh? Ya, Masuk bilik. Ada dia sama. Ya dia belajar Nanti sebelum Ustaz Muiz, sebelum kita habis bual bicara ni, kita mau bagi penghormatan kepada Ustaz Omar Abdul Aziz untuk memimpin doa untuk kita semua lah. Doa daripada Tanah Suci. Oh, ada berkahnya tuh. Boleh insya-Allah. Tapi dalam tempo 10 menit yang terakhir nih, ada soalan dari LP itu di mana? Ada aja yang Saya baru tiada. masuk. Tiada soalan masih. Enggak, yang dari LP. Yang di masjid kah, yang di asrama kah, atau mungkin juga yang tengah minggu. Ya. Ada harapan. Ada harapan. Cakap sana, ya. Macam orang sebelah saya mau saya harapan. Ya, silakan. Kita mau dengar. Harapan saya sudah. Harapan saya harap mungkin kita akan dapat video call dekat Al-Azhar. Mesir. Ya. Mau join dengan Mesir punya cuma minggu depan. InsyaAllah. Kalau mau join silakan. Ya. Terima kasih Ustaz. Okey, sekadar beritahu sini. Yang mau join dengan Mesir hari Jumaat minggu depan. InsyaAllah. Kita tengah tunggu siapa yang akan bercakap dari Azam Mesir. Ya, sebab saya pun ada harap bila saya tamat Mekah itu.
Saya pakai kopiah begini lebih kurang. Pas ada orang Arab tegur saya, ada masalah, dia bilang, ini kopiahnya ada lambang Al-Azhar. Oh ya, ada sip. Saya tanya, oh banyak saya pakai kopiah ketayamnya Al-Azhar. Ya, jadi harapannya juga dulu pernah juga kena di Azhar lah, di Madinah lah, di Jordan lah, tidak pun pergi mana-mana. Akhirnya di UIA. Saya berakhir di UIA dan tak lama lagi mau berakhir di UMS juga. So Viva Masternya bulan depan. InsyaAllah ya, mohon doanya lah. Saya Viva Master bulan depan insyaAllah. Ya, sebab tengah buat Master of Arts Tamadun sekarang di UMS. Macam kongkong kita je. Okey. Sebelum tu ada soalan lagi. Sebelum saya bagi soalan-soalan yang mungkin akan menggulung gitu. Adakah? Tidak ada. Kalau anda ada soalan, saya yang kasih soalan ni minggu depan dan saya untuk pengetahuan rakaman ni nanti kita akan sharekan juga di Facebook Majlis Dakwah Negara apa. Tapi nanti kita akan umumkanlah bila dia punya replay itu nanti. So kita akan premierkan situ. InsyaAllah. Mungkin dalam 2-3 hari daripada sekarang sebab besok giliran Jordan. Giliran habis di sini inform orang yang di Jordan pula. Orang yang berada di Syam. Kalau ini di tanah Hijaz kan. Kawasan Hijaz. Kawasan padang pasir, kawasan pegunungan batu saja. Kalau sudah di Syam tu sudah kawasan yang lain. Nanti kita akan tahu dari Syam besok insyaAllah. Dari Jordan. Okey, saya bagi soalan lah. Ada beberapa lagi mau tanya. Pada sebab akhirnya Mujahid tu ada masalah audio. Kalau dia dapat, kalau ada interaksi bagus juga kan. Okey. Ada soalan lagi. Mau tanya macam mana? Kita di sini ada Bazar Ramadan. Bazar Ramadan sudah buka balik, alhamdulillah. Ya, kalau di Kinarot tu Majlis Daerah Papar sudah bukakan balik. Di sini di BKK sudah bukakan balik. Sampai 1 Ramadan hari itu punya ramai orang di Singamata. Ya, pergi Bazar Ramadan. Tapi bisa dia KL, tidak nasi Arab Chief Ammar dari Palestin. Sebab baru ni orang bayar pesan nasi Arab Chief Ammar dari Palestin. Dia jual di Stadium Shah Alam di Selangor. Kalau di Tuaran Majlis Daerah Tuaran sudah bukakan balik. Soalan di Arab Saudi, adakah itu benda? Yaitu Bazar Ramadan di Madinah, adakah? Sila. Akhina Umar, fadal. Akhina Umar. Ya. Adakah Bazar Ramadan? Bazar Ramadan, okey. Nah, setakat ni saya belum jumpa lagi lah Bazar Ramadan di sini. Sebab di sini dia macam bukan semua masjid, ada beberapa masjid dia ada buka macam iftar jama'i. Itu kita kami punya bazar lah. Kami punya bazar kan. Kami cari-cari tempat untuk berbuka puasa. Untuk macam bazar tu setakat ni saya rasa macam tiada lah. Tidak ada lah. Ini lebih kepada begitu. Berbuka puasa beramai-ramai di masjid-masjid. Iya. Masjid Nabawi pun ada buka iftar jama'i. Iya, situ kira yang terbesar lah, Tuan Haji. Yang terbesar kan. Dah ingatkan masih lagi tidak boleh. Yang iftar jama'inya tapi bukan makanan yang berat lah. Dia macam itulah yang roti, kurma, itulah. Dengan zam-zam lah. Zam-zam lah. Iya, kalau betul. Kalau tidak tu 2-3 tahun lepas tu yang sebelum kita ni PGD kalau 2-3 tahun Jatibar tu di hadapan Wisma Muiz sudah buka Suk El Madinah. Ini kalau ada kesempatan di depan Masjid Negeri yang berhadapan juga dengan Wisma Muiz lah. Membelakangi Wisma Muiz berhadapan dengan Masjid Negeri. Sudah mula beroperasi saya nampak Suk El Madinah. Alhamdulillah. Iya. Masa saya pergi last kali itu belum buka lagi. Ini antara idea YB Dato' Arifin lah. Menteri Agama kita. Alhamdulillah. Ya Muiz, ada lagi Muiz. Kita di Sabah dah boleh terlalu lewat ni, pukul 10 sudah. Itulah tu. Jadi ada beberapa minit lagi. Mau tanya satu soalan lagi. Mungkin ada perkongsian daripada Madinah, mana tahu pernah jual-jual barangkah dalam kalangan rekan-rekan
mahasiswa juga di jamiah ataupun dalam kalangan masyarakat dalam bulan Ramadan atau mungkin juga sebelum Ramadan tu pernah jual-jual, adakah? Kalau boleh ditanyakan kepada Akhina Adam. Maksudnya jualan biasa kalau student lah, orang akan kebiasaannya kalau bulan Ramadan kan kita punya orang sendiri cari kurma, dan kurma ni kan banyak jenis, ada yang dari Iran, ada yang dari Jordan, tapi kebanyakannya orang mau cari kurma yang originally daripada Madinah itu sendiri. So kalau biasa orang cari kurma ajwa Alia, orang akan kontak kami lah untuk student sini. So kami akan bagi supply ataupun bagi pos di Sabah tu sendirilah. So di mana tu mesti kurma aja lah yang kami dapat jual. Selain daripada kurma tu jual minyak wangi, lepas tu sejadah. Bukan kami saja student Malaysia. Kalau student Indonesia tu kan sini tiada bazar. So orang akan jual makanan orang sendirilah. Contoh nasi lemak, nasi ayam penyet kalau ada, lepas tu nasi rendang. So kalau kami buka puasa tu adalah berapa bosan makan dengan nasi Arab saja. So kami makan makanan Asia. So makanan Asia ni antara dia daripada Indon tu sendiri orang masak, lepas tu daripada Filipin pun ada masak. So kami punya lidah tu rasa dah juga makanan Asia. So merosi makanan daripada kita punya sendirilah. Gitulah. Since tidak bazar kan, semua juga merasa kuih-kuih raya ada juga lah. Oh, jadi orang sana kuih raya juga lah kan? Jelah mau raya dari Ya, belum. ada juga lah. Raya awal kami raya dengan kuih raya itu sendirilah. Tahun ni yang raya di Madinah juga lah kan? Atau Okay. Sebab kami exam lepas raya, so memang akan raya di sinilah. So siap juga lah dapat Ramadan sini, lepas tu raya di sini, lepas tu habis raya tu ujung Syawal tu kami exam untuk 2 minggu, lepas tu kami boleh balik. Begitulah. oh, maksudnya akan balik dalam bulan 7. Ya, around bulan 7, 2 bulan lah. Hujung bulan 6 dan bulan 7. So bulan 6 dan bulan 7. Lepas tu balik di sini semula pada awal Ogos, kalau tidak silap saya lah. Gitu. Oh, ada 9 lah gitu. InsyaAllah. Ya. Sebab time kami cuti tu, orang sini buat haji. So bagi ruang dan space untuk orang datang haji. Begitulah keadaannya. Ya. Maksudnya memang kena suruh balik sepanjang musimnya haji, sepanjang operasi Masyair gitu kan? Ya, siapa yang mau balik, boleh balik. Memang orang akan balik lah 2 bulan cuti kan. Siapa yang mau stay, boleh stay juga lah. Gitu. Soalan lagi. Nanti balik dengan tabang sendiri ke atau tabangnya kerajaan Saudi? Okey, biasanya selain daripada insyaAllah Saudi Jamiah lah, orang akan sediakan tiket pergi balik yang dalam masa cuti ni lah. So selain daripada tu, saya kongsikan lah juga di tempat kami belajar ni, orang akan sediakan A sampai Z, awal sampai akhir beasiswa penuh. So kami tak perlu fikirlah dalam masa yang sama belajar dan cari, tidak perlu, sebab daripada segi makanan, tempat tinggal, transportation, buku, orang akan bagi allowance. So daripada segi tempat tinggal tu orang akan bagi, lepas tu makanan tu pun orang akan bagi kupon. Lepas tu buku tu orang akan bagi allowance buku. Lepas tu tidak masalah, yang penting datang untuk belajar. Alhamdulillah. Begitulah keadaannya. Okay. Kota datang memang apa Raja Arab Saudi ada hubungan yang sampai dengan ya setiap tahun siapa yang datang belajar ada basis penuh daripada kerajaan Arab Saudi. Orang di antara yang mudah-mudahan sejak beasiswa yang akhirnya dapatkan pada dapat insyaallah. InsyaAllah dimanfaatkan. Okey, untuk menutup dalam tempo mungkin boleh disimpulkan pertanyaan daripada Omar dulu, lepas tu akhirnya Adam. Kita silakan akhirnya Omar untuk ya, apa yang boleh dikongsi
dalam menit akhir nih. Mungkin Terima kasih Akhina Ustaz Abdul Baris. InsyaAllah di menit-menit akhir ni menyambung dengan harapan saya, semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik berbanding Ramadan kita yang sebelum-sebelum ini, insyaAllah. Selain itu, harapkan segala amal ibadah kita, puasa kita, qiyam kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga mudah-mudahan puasa kita kali ini menjadi satu titik mula untuk kita berubah menjadi yang lebih baik berbanding sebelum ini, dan agar kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harapan saya bagi para penonton, para serta dalam sini, agar diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipilih menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat datang sendiri menjejakkan kaki ke tanah suci Haramain Makkah dan Madinah. Dan bagi yang bertanya tadi mengenai rasa Zam-Zam, insyaAllah kalau dia datang sini dia boleh rasa sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih. ya, insyaallah ya saudara Rogers sedikit Zam. Ya, silakan Akhin Adam. Mungkin ada mau. Saya rasa apa yang Saudara Umar cakap itu sudah mencukupi. Cuma dari saya sendiri, insyaAllah mohon doanya daripada kita yang berada di Malaysia, sebagaimana kita memohon doa yang kami di sini akan mendoakan yang mereka berada di Malaysia, terutama pada keluarga saya, insyaAllah. Moga dipermudahkan segala usaha kita, moga dipermudahkan segala urusan kita, moga diampunkan dosa kita pada bulan Ramadan ini, moga diangkat segala bala yang kita hadapi sekarang ini, moga diluaskan rezeki, moga dipanjangkan umur, moga dipermudahkan segala urusan pembelajaran kami di sini, moga keadaan yang lebih baik daripada sekarang keadaan inilah. Dan insyaAllah moga Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat kita semua, sebab sebelum-sebelum ini kita hadapi COVID agar terhalang untuk kita, bukan menjadi asbab ataupun menjadi alasan untuk kita terhalang daripada melakukan ibadah kepada Allah. Mensyukuri segala nikmat yang Tuhan beri dan sentiasa berada dalam rahmat-Nya, insyaAllah. Amin. Syukran jazilan. Akhi. Kita yang mau kalau mau tahu kabar Madinah, boleh like salah seorang daripada ni, iaitu Akhina Adam. Betul. Ya, hari itu oke pada ni, Masya Allah. Ya, memang dia ada lah daripada Madinah tu, baru gila pada siapa yang mungkin sudah termasuk dia punya poster boy ataupun model dia tu yang baru saja balik koran. Qayyum Haji Abdul Qayyum Beslan. Itu dia punya model lah, itu ada juga sana. Apa dia punya Instagram? Oke. Insyaallah aku dah Om Abdul Aziz di Kirati doa. Kita tutup dengan doa dari InsyaAllah. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الخير وجعلنا من أهل البركة وجعلنا من أهل المغفرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا لأصحابنا وأهلنا وجيراننا وضيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallah minna wa minkum salih. Minkum taqabbal ya karim. Jazilan li akhina Umar Abdul Aziz wa akhina Ibrahim Adam. Semoga yang dahkan yang baik-baik sejak selama berada di Madinah insyaallah ya. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup nih panggilan, tolong buka kamera dulu semua sekali kita mau ambil gambar. Tapi Pak Haji saya keluar dulu, masya-Allah. Ya. Tolong buka kamera mau ambil gambar. Ya, tolong buka kamera mau ambil gambar. Gambar. Ya, yang di asrama tolong buka kamera mau ambil gambar. Oh, barakallahu fikum akhina. Jumpa lagi ya, nanti kita bercakap di mana-mana. Oke. Sekejap. Tolong buka kameranya. Masih ada yang belum buka kamera. Oi, mana suara nih? Tolong buka kamera. Oke. 1, 2, 3. Belum sudah lagi. Coba. Oke. 1, 2, 3. Lagi sekali. Ini yang last. Oke. 1, 2, 3. Oke. Selesai sudah, alhamdulillah. Tamat bihamdillah rabbil alamin hadhil munaqashah. Terima kasih semua. Syukran jazilan di akhina fil Madinah. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalam. Tanah nan tandus, gunung pepasiran, tepiannya samudra, haramain, tonggaknya, tangannya bergenggaman, Hijaz, bumimu tulus, berencam bangsa berkongsi satu hasrat, haji, umrah, ziarah, selagi senang, meski susah. Cinta tak pernah menjerat, ristaan tak tertinggal rasa. Kita orang ajam kepada bangsa Arab, tetapi inilah kita, dunia milik yang maha mencipta, di bawah telunjuk dan harap cintamu Rasulullah tak kelam. Kecintaan kami, ya Habiballah, ya Rasulullah, insan paling kasih pada kami. Kami ingin membalasnya dengan istiqamah di jalan yang kau tunjuk ini. Ya Habiballah, ya Rasulullah, kami